Okey, seterusnya kita akan tengok perakaunan, akaun deposit dan akaun pelaburan tadi. Kita akan tengok tentang pengiktirafan, iaitu recognition, pengukuran, measurement dan pendedahan. Biasa kita panggil disclosure. Okey, so recognition, accounting recognition, yang ni lah, yang itu kita ada bincang pasal debit, kredit, apa benda semua kan. Okey, tak apa. Slow. Okay, so accounting recognition adalah tindakan memasukkan transaction tu, penyata kewangan, transaksi penyata kewangan, sama ada penyata pendapatan atau kunci kira-kira. Okay, so kalau kita tengok kalau kita buat account deposit, kita buka journal account deposit, duit yang dapat daripada pendeposit, ini daripada perspektif bank, Okay, so duit yang dapat daripada pendeposit, dia akan masuk akaun tunai. So, dia akan debit akaun tunai. Tapi, dia akan kredit akaun deposit wadiah. Okay. So, akaun tunai, debit masuk ke bank. Duit masuk ke bank. Okay. Tapi, akaun deposit wadiah, yang ni kalau wadiah lah. Kalau akaun wadiah lah. So, dia akan kena record sebagai kredit. Okay. Tapi bila kita, as in pendeposit, minta duit, kita nak keluarkan duit, kan? So, kita kena, bank kena debit account wadiah tadi dan kredit account tunai. Maksudnya, duit daripada account tunai ini keluar. Okay, dan sebab dia keluar, kita kena balance kan? So, kena debit account wadiah. Okay. Okey, dan dalam akaun deposit ini juga ada hibah, kan? So, bila hibah diberi adalah daripada akaun yang lain. So, hibah diberi daripada akaun untung dan rugi. So, ini akaun untung dan rugi bank lah, atau akaun untung dan rugi untuk suatu venture itu, kan? So, bila duit itu disalurkan kepada deposit, kita perlu debit account itu dan kredit account tunai pendeposit. Okey, complicated. Tak apa, slow-slow nanti kita akan nampak. Bila kita dah go through banyak-banyak, nanti akan nampak lah debit, kredit dan sebagainya. Okey. Okey, so dalam akaun pelaburan pula. Okey, so akaun pelaburan, semasa deposit diterima daripada Rabbul Mal atau penyedia modal. Yang ini maknanya orang biasa macam kita yang bagi duit, kan? Bagi duit kepada bank. Okay, bank tolong laburkan duit ni. Yang ni macam kita cakap tadi pasal investment account platform contohnya. Okay, so bank perlu debit dia punya account tunai. Okay, dan bank akan ambil kadar lain. Okay, bank akan jauhnya. Okey. Credit account equity pelaburan mudharabah am. Ini dia bagi nama lah. Mungkin dia bagi nama akaun mudharabah je. Kan? Terpulang pada bank. Tak ada masalah. Okey. So, bila duit itu dah tamat, dah matang contohnya. So, orang nak duit balik lah kan? Okey. So, bila orang nak duit balik, bank akan debit account pelaburan tadi. Akaun di atas ni. Sama. Okey, dan akan kredit akaun tunai. Okey. Okey. Dan bila keuntungan dikeluarkan kepada Rabbul Mal, dia kena ambil daripada akaun untung dan rugi. Dan again, kredit akaun tunai. Okey. Complicated, tak apa. Orang yang tak belajar accounting mungkin struggle nak faham apa ni debit, kredit, apa benda semua ni. Okay, so technically is about duit masuk, duit keluar. Okay, duit masuk dekat akaun mana, duit keluar dekat akaun mana. Okay, so kena faham konsep tu je. Okay, so kalau duit tu masuk, macam mana, duit tu keluar, macam mana. Tapi sebabnya dia bukannya dalam satu akaun sahaja, dia berkait, kan. Contohnya ini adanya akaun tunai, adanya akaun mudharabah, kan? Dia berkait, kan? So, kalau contoh bila dah untung
untung atau rugi, kita kena ambil daripada akaun untung rugi pula. Dia tak boleh ambil daripada akaun equity pelaburan ni. Sebab akaun ni adalah akaun modal. Kan? Okay, so faham macam tu je. Faham the konsep je. Okay, so seterusnya pengukuran. Pengukuran adalah kita nak tengok representative data daripada sudut mata wang, jam atau unit. Okey. Data ni kita dapat ukur dengan pelbagai cara lah. Okey. So tapi dia perlu konsisten. Kan? Okey. Dalam pengukuran ni IOV, nanti ada orang yang buat assignment pasal IOV. So dia akan bentangkan apa itu IOV dan sebagainya. So IOV menganggap ada dua alternatif mengenai isu ini. So alternatif pertama adalah untuk mengukur aset yang ada untuk jualan pembayaran tertunda pada harga pembelian. So dia tengok harga pembelian. Okey. So alternatif kedua, ukur aset tersebut pada pemerolehan kos, iaitu harga belian ditambah dengan perbelanjaan langsung. Maknanya ada transaction cost ke apa ke, dia includekan. Okey. So yang seterusnya adalah pendedahan. Ini biasa kita panggil disclosure lah. Kan? Hari tu pun dah ada orang yang start tengok apa tu financial statements bank kan. Okay, so dalam financial statements bank memang ada disclosure. Bukan bank sajalah, semua public listed company memang ada disclosure. Okay, so dia memberikan perincian keuangan mengenai seseorang atau syarikat kepada pemerintah, pelabur, bank dan lain-lain. So dia in a way dia untuk pengguna perakaunan lah. Okay. So antara keperluan disclosure ini, kita nak tahu jenis pelaburan, nisbah pengkongsian untung, tempoh matang, margin keuntungan dan dasar perkongsian atau pengagihan untung. Maknanya dalam disclosure tu isu-isu berkaitan ni semua perlu diberitahu lebih awal kan, supaya pelabur dapat buat decision kan. So IFI Islamic Financial Institution boleh membuat keputusan mengenai hibah yang akan dibayar pada pendeposit. Okey. Dan dalam isu hibah ni, sebab dia bukan satu kewajipan kan. Dia adalah satu kalau bank rasa nak bagi, dia bagi lah kan. Macam hari tu ada satu isu yang kecoh ketika isu tabung haji contohnya kan. Tabung haji technically rugi kan. Bila rugi tak bolehlah bagi hibah kan. So tapi ada isu lah kan, berkaitan dengan macam mana ni kita ada investment dan sebagainya. Panjanglah, dia dah jadi political issues kan. Dia dah tak true to the Islamic finance form and spirit lah in that context. Okay. Okay. Seterusnya isu keuntungan kerugian. Kadar keuntungan ditetapkan ketika pembukaan akaun. Okey. Dan pembaharuan ini secara automatik berdasarkan kadar keuntungan semasa bank. Okey. So nak kira keuntungan, dia tengok kita punya ada beberapa komponen. Yang pertama kita tengok principal. Principal tu jumlah wang yang ada lah. Contohnya kita ada 10,000 dalam akaun, nak 10,000 lah. Kan? Atau ada orang 5,000 je, ada orang 1,000, tak kisah. Maknanya itu duit yang kita ada dalam akaun. Seterusnya kita akan tengok pada kadar keuntungan. Kadar keuntungan ni ditetapkan oleh bank lah kan. Okay, so dan again kadar keuntungan itu juga berbeza. Contohnya untuk pelaburan, yang tadi pelaburan, ataupun fixed deposit kan. Kalau macam fixed deposit, biasanya dia akan tak lari jauh daripada OPR. OPR tu adalah overnight policy rate. Overnight policy rate ditetapkan oleh bank negara. Ini panjang cerita ni. Kena baca, kena google sikit. Okey. So komponen seterusnya adalah tempoh. Tempoh tu kena bahagi 365 lah. Dia sebab dia per harian. So katalah duit itu ada selama 6 bulan je, katalah 180 hari je kan dalam akaun. So tak bolehlah dapat kadar keuntungan setahun. Dia akan dapat kadar keuntungan untuk 6 bulan je kan. Kalau kita letak duit tu selama 3 bulan je, 3 bulan je lah kan. Okey, so tempoh itu ditetapkan ketika pendapatan deposit. Okey. So kalau dalam kes deposit, katalah fixed deposit atau pelaburan, pengeluaran peramatang itu perlu mengikut kontrak yang ditetapkan oleh bank. So kalau
risiko kerugian pula akan ditanggung oleh pelanggan, melainkan terbukti disebabkan oleh kecuali pihak bank. Ini dalam kes mudharabah lah, kan, pelaburan. Okey, seterusnya ada juga akaun tidak aktif. So bila akaun tidak aktif ni dia akan masuk dalam akaun tak dituntut, dalam mengikut akta wang tak dituntut 1995. Okey, kalau akaun tak ada transaksi dalam 7 tahun, dia akan dipindahkan kepada pendaftar wang tidak dituntut. Yang ni pun dah boleh check online kalau tak salah saya, dah boleh dapatkan detail tu segala online. Okey. Kontrak deposit dan pelaburan. Okey. So ini perubahan dalam IFSA 2013 So dalam IFSA 2017 macam yang kita dah bincang, telah berlaku perbezaan antara akaun deposit dan juga akaun pelaburan. Okey. So kalau akaun deposit dia akan gunakan kontrak wadiah atau murabah atau qard. Kalau akaun pelaburan dia akan gunakan kontrak musyarakah, mudharabah atau wakalah. Dan akaun pelaburan juga dipecahkan dua pada akaun terhad, pelaburan terhad dan tidak terhad.